Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah bersama saya Nazira Syaringat dan berikut berita utama 15 Rabiul Awal. Penunggang basikal maut dalam nahas dengan sebuah kereta. Juga ingatan Khairi Jamaluddin buka pelitup muka hanya ketika makan dan minum sahaja. Seorang penunggang basikal meninggal dunia selepas terlibat dalam kemalangan dengan sebuah kereta di Cyberjaya pagi tadi. Mangsa dilapor maut serta merta di tempat kejadian. Ketika kejadian, mangsa dilapor sedang menunggang basikal bersendirian. Insiden yang menimpa mangsa Jeffrey Aziz, 57 tahun itu, turut dikongsi di beberapa platform media sosial. Berdasarkan gambar yang tular, basikal digunakan mangsa rosak teruk pada bahagian tayar belakang. Ketua Polis Daerah Sepang, Assistant Commissioner Wan Kamarul Azwan Wan Yusof berkata, pihaknya mengesahkan kejadian tersebut namun enggan mengulas lanjut kerana siasatan masih berjalan. Memetik laporan media, Allahyarham yang bekerja di salah sebuah stesen televisyen tempatan meninggalkan seorang isteri dan 2 anak. Di Melaka, kebajikan keluarga pegawai bomba kanan 2 Allahyarham Muhammad Dia Cik Jusoh yang lemas selepas tidak sedarkan diri dan dibawa arus ketika membantu mangsa banjir di Kampung Sungai Putat, Melaka Rabu lalu mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Petang tadi, setiausaha politiknya Datuk Said Fazmi Said Muhammad hadir menziarahi keluarga anggota bomba berkenaan. Pejabat Perdana Menteri telah mengarahkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM untuk memastikan kebajikan serta keperluan keluarga Allahyarham termasuk isteri dan 4 anak berusia 9 hingga 18 tahun terjaga. Pihaknya juga akan berhubung dengan Kementerian Pengajian Tinggi KPT untuk menempatkan anak sulung Allahyarham ke Kolej Vocational dalam jurusan automotif. Kita telah berhubung dengan counterpart kita daripada Kementerian Pendidikan sebab jabatan vocational ini terletak di bawah portfolio Kementerian Pendidikan dan insyaAllah Kementerian Pendidikan akan mengambil maklum dan mengambil tindakan untuk membantu mencapai hasrat anak beliau untuk masuk ke kolej vocational dalam jurusan automotif. Kita akan bantulah. Sementara itu, pengarah JBPM Melaka Abu Bakar Katain memaklumkan siasatan berhubung kejadian akan selesai selewat-lewatnya 2 minggu lagi. Setakat ini yang kita kenal pasti ialah di kalangan masyarakat awam yang membantu kita dalam proses penyelamatan dari kemarin. Mungkin dalam 3 atau 4 orang saksi yang telah kita kenal pastilah untuk tujuan membuat rakaman percakapan pada kita lah. Bagi kita membantu siasatan, bukan untuk tujuan lain lah. Dalam kejadian kira-kira 4 petang Rabu lepas, Muhammad Dia dipercayai lemas ketika sedang memasang tali di kawasan banjir bagi membantu penduduk kampung keluar dari kediaman masing-masing. Mangsa kemudian dikejarkan ke Hospital Melaka dan terpaksa bergantung kepada alat bantuan pernafasan. Allahyarham disahkan meninggal dunia dan selamat disemadikan di tanah perkuburan Islam Kampung Krubong kira-kira pukul 11.50 pagi semalam. Rakyat diingatkan supaya mengamalkan pemakaian pelitup muka sebaik saja selesai makan di kedai-kedai makan dan restoran. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata pihaknya melihat ramai dalam kalangan masyarakat yang tidak kembali memakai pelitup muka walaupun telah selesai menjamu selera. Peringatan itu dinyatakan Khairi Jamaluddin menerusi ciapan di laman Twitternya petang tadi. Nasihat beliau, sebaik sahaja selepas makan dan minum, orang ramai perlu kembali memakai pelitup muka, terutama sewaktu berbual-bual selepas makan dan minum. Ini kerana pihaknya mendapati ramai yang tidak berbuat demikian. Kerajaan mula membenarkan orang ramai makan di premis restoran dan kedai makan, namun kebenaran itu hanya terpakai kepada mereka yang lengkap 2 dos vaksin COVID-19 sahaja.
Sementara itu, Berita Al-Hijrah sempat meninjau beberapa kedai makan di sekitar Ibu Negara petang tadi bagi melihat sendiri sejauh mana pengunjung premis makanan mengenakan pelitup muka selepas makan. Adakah perkara tersebut benar-benar terjadi atau sebaliknya? Laporannya bersama wartawan Hanisa Hasanuddin. Sepanjang tinjauan saya tadi jelas menunjukkan sebahagian pengunjung dilihat bagai tidak ambil serius dengan bahayanya wabak COVID-19. Perbuatan tidak memakai pelitup muka ketika sedang menunggu makanan ataupun sudah selesai makan seolah-olah jangkitan COVID-19 sudah lenyap. Walhal kes positif harian masih mencatatkan 4 angka. Lebih mengecewakan, ada yang bersenang lenang menghisap rokok dan rokok elektronik di kawasan premis makanan. Meskipun banyak kelonggaran telah diberikan, namun itu bukan alasan untuk tidak mematuhi segala prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan. Jangan disebabkan kedegilan segelintir masyarakat kita, negara terpaksa melalui detik hitam semula seperti ketika awal COVID-19 menyerang Malaysia dan dunia. Ya, memang betul kita akan beralih kepada endemik tidak lama lagi. Tetapi perlu diingat, virus COVID-19 masih berada di sekeliling kita. Oleh itu, jangan pernah mengambil mudah mengenai pematuhan SOP, terutamanya tentang pemakaian pelitup muka. Jangan disebabkan kedegilan anda itu akan membuatkan anda menyesal di kemudian hari setelah disahkan positif COVID-19. Hanisa Hasanuddin, Berita Al-Hijrah. Kedah masih menutup 3 pusat peranginan di daerah Yan daripada dikunjungi orang ramai. Lokasi tersebut adalah Titi Hayun, Seri Perigi dan Batu Hampar. Memandangkan situasi di situ masih tidak selamat bagi aktiviti riadah ataupun mandi. Tinjauan di lokasi hari ini mendapati kawasan yang menjadi tumpuan orang ramai untuk beriadah itu dipenuhi batu di tengah jalan akibat dihanyut air susulan limpahan air deras dari Gunung Jerai akibat hujan lebat kemarin. Tinjauan juga mendapati terdapat aliran air yang baru dikesan menyebabkan hakisan selain jalan raya yang mendap. Kawasan Gunung Jerai turut ditutup untuk kerja pembinaan semula jalan dan kerja-kerja pembersihan. Kita telah pun menutup kawasan ini untuk kunjungan orang ramai dan selain pada itu juga dengan keadaan cuaca yang tidak menentu dalam 2-3 hari ini kita nasihatkanlah supaya penduduk-penduduk yang berada di kawasan yang rendah dan kawasan yang sering terjejas dengan banjir ini supaya bersiap sedia. Beliau terdahulu meninjau kawasan Titi Hayun hari ini. Sementara itu, menurut Pegawai Daerah Yan, Tunku Iskandar Shah Tunku Muzaffar Shah, kerja-kerja membersih dan mendalamkan sungai tersebut yang cetek selepas kejadian kepala air pada 18 Ogos lalu telah dilakukan. Kontraktor masih menjalankan kerja-kerja mendalamkan serta mengalih batuan yang ada di dalam sungai. Kejadian kepala air di Yan 18 Ogos lalu mengorbankan 6 nyawa selepas mangsa-mangsa dibawa arus deras bersama bongkah batu dan kayu. Ia turut mengakibatkan kediaman penduduk rosak selepas dilanda banjir lumpur. Di Ibu Negara, pihak Lebuhraya Syarikat Mengurus Air Banjir dan Terowong Sendirian Berhad atau SMART telah memeriksa dan memantau secara menyeluruh pintu kawalan banjir, kawalan jalan raya dan pintu kedap airnya. Ia sebagai persediaan berdepan perubahan monsun yang menyebabkan hujan lebat tanpa dijangka. Jelas Ketua Pegawai Operasi Lebuhraya SMART, Muhammad Nur Muhammad Ali, pemeriksaan dilakukan pada ujian bulanan Terowong SMART kemarin. Ia bertujuan bagi memastikan sistem banjir pada terowong berada dalam keadaan yang baik. Katanya ujian bulanan serta pemeriksaan sistem terowong secara menyeluruh adalah bertujuan menguji tahap kecekapan anggotanya selain memastikan aset-aset terlibat berada dalam keadaan yang baik. Muhammad Nur mengingatkan terowong SMART dibina bagi mengurangkan masalah banjir di sekitar pusat bandar Kuala Lumpur, khususnya di hab perniagaan utama di kawasan berhampiran pertemuan Sungai Kelang dan Sungai Ampang. Ia berfungsi melencongkan air berlebihan dari hulu Sungai Ampang dan Sungai Kelang bagi mengelak banjir di kawasan seperti Jalan Tun Perak, Jalan Melaka,
Lebuh Ampang, Dataran Merdeka dan kawasan sekitarnya. Selepas ini, agensi agama harus bebas rasuah berintegriti. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kegiatan salah laku, rasuah, pecah amanah dan salah guna kuasa tidak boleh diizinkan berlaku dalam kalangan agensi kerajaan, lebih-lebih lagi agensi Al-Ehwal Islam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Idris Ahmad berkata, seluruh agensi agama harus bersih dari segala isu serta bentuk pelakuan yang bertentangan dengan elemen integriti serta fitrah manusia. Senator Idris mengingatkan apa sahaja perbuatan yang dilakukan mampu memberi impak kepada individu itu sendiri maupun organisasi yang diwakilinya. Seluruh agensi Islam perlu bersih dan dilihat bersih. Kita mesti bersih dari sebarang salah laku. Ini adalah iltizam agensi Islam. Biarlah kita sebagai sentiasa menjadi contoh. Pentadbiran agensi Islam perlu sentiasa menguruskan keuangan mengikut peraturan, cekap dan berintegriti. Marilah kita menjaga integriti ini di dalam diri kita, kerana apa yang kita lakukan pasti akan memberi kesan kepada agensi Islam. Tegasnya perbuatan rasuah, pecah amanah dan salah guna kuasa sememangnya dikenal pasti sebagai punca yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara itu meleset dan berlaku ketirisan khazanah negara selain mengakibatkan kadar kemiskinan terus meningkat dan memusnahkan sebuah negara bangsa. Beliau turut berpesan dalam usaha mencari rezeki yang halal, seseorang itu mestilah mempunyai sifat ikhlas, jujur dan amanah dalam bekerja selain patuh peraturan, lebih-lebih lagi yang melibatkan wang ringgit. Orang ramai katanya diminta tidak mudah terpedaya dengan pelbagai tawaran dan sogokan termasuk wang ringgit kerana ia boleh menghancurkan masa depan mereka dan keluarga hanya kerana angkara rasuah. Senator Idris berucap demikian ketika merasmikan program kerjasama Strategik Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, webinar integriti yang berlangsung secara maya pagi tadi. Tiada permohonan dibuat kepada Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan BKKM Kementerian Kesihatan KKM daripada syarikat pengeluar jenama arak timah untuk sebarang khidmat nasihat label daripada pihak berkenaan. BKKM menjelaskan bahagian tersebut turut tidak menerima tidak memberi apa-apa kelulusan berkaitan pelabelan jenama arak tersebut. Dalam kenyataannya hari ini, BKKM memaklumkan ia menawarkan khidmat nasihat pelabelan makanan bagi memastikan label mematuhi peruntukan pelabelan di bawah Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Jelas BKMM, di bawah Akta Makanan 1983 dan peraturan-peraturan di bawahnya, BKKM memantau pelabelan makanan berdasarkan peruntukan yang ditetapkan. Menurut BKKM lagi, Peraturan 18-1A Peraturan-Peraturan Makanan 1985 tidak membenarkan apa-apa perkataan yang menyatakan penggradan, kualiti atau kelebihan atau apa-apa perkataan mempunyai maksud sama digunakan sebagai jenama. Sebelum ini, media melaporkan kenyataan Persatuan Pengguna Pulau Pinang CAP membantah pengeluaran arak jenama timah yang didakwa menghina agama Islam. Ia juga produk minuman dipercayai berbahaya kerana kandungan alkoholnya sangat tinggi. Turut mengecam pengeluarannya adalah Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan PMWP yang menuntut agar jenama itu ditarik dan diubah serta-merta, manakala gambar yang digunakan juga hendaklah tidak menyentuh sensitiviti masyarakat Islam di negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob petang tadi mengumumkan peralihan fasa Pelan Pemulihan Negara PPN bagi negeri Johor dan Terengganu dari fasa 3 kepada fasa 4. Turut diumumkan kemudahan vaksinasi lengkap untuk golongan dewasa yang diperluas kepada remaja yang lengkap divaksin.
Jelas Perdana Menteri keputusan itu dicapai menerusi mesyuarat Jawatankuasa Khas Pengurusan Pandemik COVID-19 hari ini. Ini bermakna syarat vaksinasi lengkap bagi remaja berumur antara 12 hingga 17 tahun akan dinyatakan dalam semua prosedur operasi standard SOP. Bagaimanapun ia tidak akan dilaksanakan serta-merta. Kerajaan kata Perdana Menteri akan menyelaraskan kemudahan-kemudahan berkaitan dan memberi golongan remaja grace period selama 3 minggu atau sehingga pertengahan bulan November bagi memastikan kira-kira 80% remaja yang telah menerima dos pertama ketika ini selesai divaksin lengkap. Pelan imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK bagi golongan remaja yang berumur 12 hingga 17 tahun telah bermula secara rasmi 20 September lalu dan setakat 11.59 malam semalam, kadar vaksinasi dos pertama bagi golongan remaja telah mencapai 80.2% bersamaan 2,524,156 individu. Ia merupakan antara kadar vaksinasi terpantas di dunia. Bermula 25 hingga 27 November ini, Invest Selangor Berhad atau Invest Selangor menerusi bahagian aero angkasanya akan menganjurkan pameran penerbangan Selangor 2021 SAS 2021 yang akan diadakan di Subang Sky Park Regional Aviation Centre. Pameran itu sebahagian pelan tindakan Selangor bagi industri penerbangan yang dijangka mampu meningkatkan peluang perniagaan dan pekerjaan di negeri itu. Satu pemulaan kepada pemulihan industri ini yang mendapat kesan yang teruk daripada pandemik, dan of course dia akan membuka peluang-peluang perniagaan, peluang pekerjaan yang kita harapkan daripada industri ini, di mana 65% at least industri aeroangkasa di Malaysia bertapak di negeri Selangor dan Subang adalah sebahagian daripada tapak penting itu. Menurutnya lagi, program itu dijangka menarik 5,000 pengunjung dengan 30 pempamer daripada syarikat tempatan dan antarabangsa. SAS 2021 turut akan dimeriahkan dengan pameran pesawat statik, forum serta hari terbuka bagi tujuan pendidikan. Pameran itu dijangka mampu melonjak Selangor menjadi peneraju hub industri penerbangan dan aeroangkasa. Datuk Seri Amiruddin berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran Pameran Penerbangan Selangor 2021 yang diadakan di Subang siang tadi. Seramai 1,346 pemilik residensi wilayah keluarga Malaysia Desa Satu Mas menerima kunci unit kediaman mereka hari ini. Projek residensi wilayah ke-15 di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan itu ditawarkan pada harga RM230,000 seunit dengan menyasarkan golongan M40. Majlis penyerahan kunci dirasmikan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim. Beliau berkata purata keluasan setiap unit kediaman yang ditawarkan menerusi projek residensi wilayah adalah 850 kaki persegi. Kemudian residensi wilayah rumah residensi wilayah keluarga Malaysia luasnya 900 kaki persegi. Hak rumah yang saya lancarkan ini ialah 850 kaki persegi. Harganya adalah RM230,000. Tadi saya sebut tadi luasnya 900 kaki persegi, jumlahnya adalah RM300,000 ke bawah. Tamannya program residensi wilayah diperkenalkan bagi merealisasikan impian warga Kuala Lumpur untuk memiliki kediaman sendiri dengan persekitaran yang kondusif pada harga mampu milik. Residensi wilayah keluarga Malaysia Desa Satu Mas merangkumi 3 blok bangunan yang dibina di atas tanah berkeluasan 3.58 ekar. Setiap unit kediaman mempunyai 3 bilik tidur, 2 bilik air dan 1 petak tempat letak kereta berbumbung. Ia turut dilengkapi fasiliti seperti tempat rekreasi, dewan serbaguna, ruang taska dan surau. Lokasinya yang strategik mampu memberikan akses mudah untuk ke bandar-bandar utama dengan jarak hanya 12 km dari ibu negara. Sementara itu, rata-rata pemilik rumah meluahkan rasa gembira dan teruja kerana akhirnya berjaya memiliki kediaman sendiri pada harga yang berpatutan. Perasaan memang happy sangat dan memang kita memang dah lama tunggulah, maksudnya daripada 2018. So ini hari mana kita tunggu, alhamdulillah. Rumah ini harga dia memang mampu milik sebab harga dia untuk pasaran sekarang ni memang paling murah
Sebab kalau nak beli private condo semua, harga dia memang mahal. Sehingga 30 September 2021, sejumlah 62,701 unit kediaman telah diluluskan melibatkan 93 projek di Kuala Lumpur, 3 projek di Putrajaya dan 4 projek di Labuan. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB dan Kerajaan Sarawak akan menjalin kerjasama bagi membangunkan sistem data raya berkaitan program pembangunan di wilayah itu. Menurut Menterinya Datuk Seri Mazir Khalid, perkongsian data raya itu membolehkan penyelarasan semua program pembangunan di wilayah Sarawak diperkasakan. Maksudnya, kita kongsi data bekalan elektrik, bekalan air, jalan raya, jalan kampung, ameniti sosial, rumah PPRT, baik pulih. Jadi tadika kemas, bawah kementerian dan keusahawanan. Terdahulu beliau mengadakan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri Sarawak, Datuk Abang Johari Tun Abang Openg di Wisma Bapa Malaysia hari ini. Tambah Mazir, sistem data raya dalam bentuk maklumat setempat itu akan memudahkan penyelarasan di peringkat KPLB dan agensi kerajaan negeri dalam melaksanakan projek pembangunan di wilayah itu. Selain boleh mengelakkan pertindihan serta memudahkan pemantauan bagi setiap kawasan dan projek yang dilaksanakan. KPLB turut akan mengambil kira cadangan Ketua Menteri Sarawak untuk menentukan program pembangunan mengikut fokus kawasan. Selepas ini, penduduk Melbourne bebas dari sekatan pergerakan hari ini. Laporan luar negara, Pakistan menyatakan komitmen untuk membantu memulihkan ekonomi Afghanistan. Antara yang akan dilakukan Islamabad ialah mengurangkan sekatan di sempadan dan memudahkan urusan perdagangan. Selain itu, ahli perniagaan Afghanistan yang ingin ke Pakistan atas urusan kerja juga akan diberi kemudahan visa selama 30 hari. Tiada sebarang cas visa akan dikenakan Pakistan sehingga 31 Disember tahun ini. Kesemua komitmen tersebut dizahirkan Menteri Luar Pakistan Shah Mahmud Qureshi ketika lawatannya ke Kabul semalam. Ia lawatan pertama Qureshi ke Afghanistan sejak Taliban memegang pucuk pimpinan pada Ogos lalu. Qureshi berkata Pakistan akan bersama dengan rakyat Afghanistan yang sedang melalui detik sukar ketika ini. Beliau juga mengumumkan bantuan kemanusiaan yang akan disalurkan Pakistan ke Afghanistan berjumlah 28 juta dolar Amerika. Selepas hampir 9 bulan mengenakan siri sekatan pergerakan dan perintah berkurung, penduduk Melbourne hari ini ceria apabila sekatan itu ditarik balik. Pembukaan semula ini, Melbourne dilihat akan merancakkan kembali ekonomi Australia sekaligus mampu menjana semula 1.5 trilion dolar Amerika bagi ekonomi negara tersebut. Penduduk di bandar ini tidak melepaskan peluang untuk keluar dari rumah dan melakukan pelbagai aktiviti termasuk memenuhi kafe-kafe di bandar tersebut pagi tadi. Bandar kedua terbesar di Australia ini telah menjalani siri sekatan sejak Mac 2020 dan mencatat rekod bandar paling lama melaksanakannya di dunia. Sementara itu, kadar vaksinasi penuh penduduk dewasa di Australia kini telah mencapai 70%. Rakyat mula dilapor bercadang untuk bercuti ke luar negara selepas kelonggaran diberikan untuk berbuat demikian bermula bulan depan. Dan seterusnya, rangkuman berita antarabangsa pilihan. Hujan lebat dan angin kuat melanda Pittsburgh, Pennsylvania pada Khamis. Situasi itu menyebabkan pihak berkuasa mengeluarkan amaran puting beliung kepada penduduk setempat. 2 warga asing terbunuh dalam kejadian tembakan di sebuah restoran di pusat peranginan pantai Tulum, Mexico. Tembakan dipercayai berpunca pertembungan bersenjata antara kumpulan penjenayah, namun mangsa tidak mempunyai kaitan dengan mana-mana kumpulan. Pertumbuhan ekonomi di India dilihat kesan peningkatan vaksinasi di negara tersebut. Perdana Menteri India Narendra Modi mengingatkan orang ramai untuk kekal memakai pelitup muka dan membeli produk buatan tempatan untuk memacu ekonomi.
Baik, laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah malam ini. Untuk lagi laporan berita pilihan dan artikel eksklusif, layari laman portal alhijrahnews.com. Saya Nazira Syaringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.